Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana hari ini 1 September 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kitab Fathul Mu'in bagi jemaah yang ada terjemahan muka surat 84. Terjemahan dia. Kalau kita hak lama muka surat 77. 84-nya hak hijau tu. Sambungan kita tengok. Dan disunatkan. Wa yusannu lil hadiri fi salati jumu'atin wa isya'iha. Itu bahasa Arab dia. Dan disunatkan bagi orang hadir. Apa dia maksud orang hadir? Yakni orang yang tidak musafir. Orang hadir artinya orang yang tidak bermusafir. Maknanya kalau orang musafir, dia kelang kabutkan nak cepat, dia baca pendek. Tapi bagi orang yang duduk di rumah je, bagi sunat bagi orang yang hadir, makna orang tidak musafir, bagi menunaikan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ataupun Isya malam Jumaat. Membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Atau Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka. Hal Ataka hadithul Ghashiyah. Dan pada subuhnya, yakni subuh hari Jumaat, bila waktunya luas, maknanya awal lagi waktu ni, membaca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, makna surah As-Sajdah, dan Hal Ata Alal Insan, surah Al-Insan. 2. 3. Pada maghribnya, maghrib malam Jumaat, membaca selepas Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun dan surah Al-Ikhlas. Baik. Para pelajar, kita tanda sikit. Dari sudut penetapan surah ini, malam Jumaat kita baca surah Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun, tuan-tuan tanda. Terdapat hadis, ada hadis yang diriwayat oleh Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayat Ibnu Hibban daripada Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah diriwayatkan bahawa Nabi SAW baca pada solat maghrib malam Jumaat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Baca pada solat Isya malam Jumaat surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Tuan-tuan tandalah, dua surah ini kata di penilai hadis, wa hadza hadithun dha'ifun jiddan. Sanad dia terlalu lemah. Terlalu lemah kerana rawi dia Sa'id bin Simak, seorang rawi matrukul hadis. Oleh kerana itu, hadis yang menetapkan bacaan malam Jumaat, maghrib kuliah dengan keluar Allah, Isya Jumaat dengan Munafiqun, hadis itu dhaifun jiddan. Habis kita nak baca apa? Baca macam biasalah. Yang sunnahnya dalam bacaan Nabi SAW, Nabi kita baca maghrib, dia panggil qisar suar. Surah-surah yang pendek-pendek.
Macam orang panggil ayat lazim daripada wadduha ke bawah. Isya panjang sikit. Kalau subuh dia baca surah yang panjang. Itu yang ada dalam sunnah penetapan tu. Tapi kalau kata surah Jumaat dengan ni, sanak dia terlalu lemah. Sekali-sekali kita nak baca tak ada masalah. Surah mana-mana pun, cuma nak menetapkan setiap malam Jumaat ini ya bacaan kita lah. Adapun subuh pagi Jumaat, tanda tuan-tuan. Adapun yang subuh pada hari Jumaat, baca alif lam mim sajadah dan hal ata 'alal insan, maka hadisnya sahih. Hadis itu riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fil jum'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan. Ini subuh, naam, betul dia baca. Wa fi riwayati Muslim kana yaqra fi salatil jum'ah. Satu lagi bacaan Nabi kita baca waktu solat Jumaat surah Al-Jum'ah dan Munafiqin. Surah Munafiqun atau Munafiqin Nabi kita baca dalam riwayat Muslim, dia baca waktu solat Jumaat, bukan malam Jumaat seperti yang kita sebut tadi. Baik. Mana kalau kata menunaikan sembahyang Jumaat, baca surah tu ada riwayat. Riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim. Adapun Isya, Jumaat Munafiqun, itu riwayat dhaif jiddan. Kita kena asing lah. Dua riwayatnya berbeza. Wa akhraja Muslimun min hadithin An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil 'idaini. Nabi kita baca pada dua hari raya, wa fil jumu'ati, pada solat Jumaat, sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Dua tu ada. Itu hadis-hadis yang jelas yang telah diriwayatkan oleh dalam hadis yang sahih. Kita kata alhamdulillah. Jelaslah kita. Maknanya bacaan solat Jumaat sama ada Munafiqun dengan Jumaat ataupun Sabbihi dengan hal atah. Hadis-hadis itu sahih. Adapun malam Jumaat itu tidak sahih. Baik para pelajar sekalian, pergi kepada kitab. Dan disunatkan membaca keduanya, yakni Qul ya ayyuhal kafirun dengan surah Al-Ikhlas pada subuh hari Jumaat dan waktu-waktu subuh yang lain daripada Jumaat bagi orang musafir. Mana orang musafir ni dia nak cepat, dia baca surah yang pendek saja. Dan juga sunat dibacakan kedua surah itu dalam 2 rakaat sunat subuh. Boleh katakan kebanyakan solat-solat sunat ni bacaan dia banyak duduk di surah Qul ya dengan Al-Ikhlas. Qul ya dan Al-Ikhlas. Tanda. Solat sunat 2 rakaat sunat subuh. 1. Qul ya, Al-Ikhlas. 2 rakaat sunat maghrib sama. Dan juga di dalam 2 rakaat sunat tawaf. Selepas kita tawaf 2 rakaat sunat istikharah juga Qul ya, Qul wallah. Dan sunat ihram, orang nak pakai ihram elok dia solat sunat 2 juga. Kerana ittiba', yakni mengikut amalan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesemuanya itu. Cuma anda tak sempat nak takhrij semua hadis-hadis yang ada ni. Jadi kita ambil yang jelas lah. Di antara solat-solat sunat ni, kebanyakannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia solat dengan 2 surah yang pendek tadi. Qul ya, Qul wallah. Semua 2 surah ini mengandungi tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Qul ya, kita isytiharkan agama kita, kita putuskan daripada pegangan orang lain. Adapun Qul wallahu ahad itu kemantapan akidah kita, apa yang kita mengenali Allah Azza wa Jalla dengan sifatnya Al-Ahad. Dengan sifatnya Al-Ahad. Baik, kita berpindah kepada far'un.
cawangan perbincangan. Untuk maklumat para pelajar sekalian, bab kita ni, perbincangan kita ni masih lagi dalam rukun solat yang keempat, iaitulah baca Al-Fatihah. Masih lagi dalam rukun yang keempat, Al-Fatihah. Cuma cawang, dikata far'un mana cawangan. Maknanya lepas pada Al-Fatihah tu nak baca apa? Ini perbahasan kita. Setelah kita baca Al-Fatihah, apa surah yang kita nak baca? Maka jadi perbincangan di sini. Alhamdulillah. Sekali lagi, far'un, cawangan lain pula. Kalau seseorang itu meninggalkan satu daripada dua surah, ia ditentukan dalam rakaat mula-mula, macam Al-Sabhis ataupun Alif Lam Mim Sajadah, maka hendaklah dia membaca keduanya dalam rakaat yang kedua. Contohnya kita mari, kita tak sempat dah dengan imam, kita sempat satu rakaat aja. Bila masuk rakaat yang kedua untuk kita tambah dua surah sekali. Atau ia membaca surah bagi rakaat kedua di dalam rakaat yang pertama. Maknanya surah yang kedua, bagi rakaat yang kedua dalam rakaat yang pertama, maka hendaklah ia membaca surah bagi rakaat pertama itu dalam rakaat yang kedua. Maknanya kalau kita dah mula masuk, kita sempat yang kedua, jadi bagi kita rakaat yang pertama itu. Kita baca yang itu dulu. Misalnya, contohnya, kalau ia terbaca hal atas dalam rakaat mula-mula subuh, bertukar. Sepatutnya Alif Lam Mim Sajadah dulu kan. Kita pergi baca hal atas alal insan. Maka hendaklah ia membaca Alif Lam Mim As-Sajadah dalam rakaat kedua subuh pagi Jumaat itu. Jadi tukar surah. Wallahu alam, pasal apa Tuan Syekh suruh tukar, sedangkan dalam siri yang lepas dia tak bagi kita tak ikut tartib, makruh. Eloknya ikut tartib, tapi di sini bertukar. Sebab apa bertukar? Dia kata apa? Sebab kita nak jalankan sunnah yang dibaca oleh Nabi SAW itu, dua surah itu. Itu dia punya illah. Punca dianya, kita kena tukar sebab kita nak perdengarkan dua surah yang telah dianjurkan, diamalkan oleh Nabi SAW itu, walaupun bertukar. Baik. Kalau ia termula membaca surah yang tidak ditentukan, maknanya mana-mana surah ya, lain daripada surah yang disebut oleh Nabi SAW. Walaupun kerana terlupa, maka hendaklah ia memutuskan bacaan itu dan sunat ia membaca surah yang ditentukan itu. Contohnya kita terlupa pagi Jumaat, kita Allahu Akbar, saya qulu subha, ataupun kita baca surah lain daripada sejadah. Kita baca surah mana-mana surah ya. Jadi elok kita berhenti, tukar, ambil surah Hal Atal Al-Insan. Itu maksud dianya. Surah Alif Lam Mim Sajadah, maaf. Jangan pergi. Dan pada ketika kesempitan waktu, kalau waktu sempit, maknanya waktu tak cukup nak baca dua surah panjang tadi, membaca dua surah yang ringkas adalah afdal daripada membaca sebahagian daripada dua surah yang panjang. Kita masih lagi, Tuan Syekh kita masih lagi berpegang dengan apa? Dengan menyempurnakan satu surah yang pendek dalam solat lebih baik daripada kita baca separuh ayat, beberapa ayat daripada surah yang panjang. Itu pandangan dalam kitab kita. Baik. Khilaf bagi Al-Fariqi. Ada khilaf juga. Dia panggil khilaf bagi seorang tok syekh, nama dia Al-Fariqi. Al-Fariqi kata apa? Yakni kata Al-Fariqi, walaupun kesempitan waktu tidak dapat membaca seluruh surah panjang, hendaklah ia membaca apa yang boleh. Seperti surah Alif Lam Mim Sajadah. Demikian juga ia membaca apa yang ia boleh dari surah Al-Atal Al-Insan, ambil separuh-separuh ya.
Kalau ia baca selain itu, maka ia meninggalkan sunnah. Ambil juga sikit daripada 2 surah tadi. Itu kata Al-Fariqi dan lainnya, ini adalah mu'tamad. Sebab itulah setengah tu imam ni kita tengok dia ambil sana ambil sini. Tapi itu menyalahi yang terbaik. Yang afdalnya surah itu dibaca keseluruhannya. Karena itu pada pandangan saya, wallahu alam, bagi ana syorkan, kalaulah jemaah kita tak larat nak baca panjang-panjang, maklumlah orang tua-tua saja, orang lama-lama saja, kan. Bagi ana elok kita bagi 2 surah. Surah yang maksur yang dibaca oleh Nabi, minggu ni kita baca Alif Lam Mim Sajadah. Rakaat yang pertama separuh, rakaat yang kedua khatam. Minggu depan kita bagi tahu kepada makmum, minggu ni tak ada sujud tilawah sebab saya nak baca Hal Ata 'alal Insan. Jadi kita penuhkan bacaan, tetapi kita tak ambil 2 surah kerana panjang ke, ataupun kerana sempit masa, ataupun kerana belakang kita ni ramai orang tua-tua yang tak larat berdiri lama, tak larat nak berdiri lama. Ni kita ambil dia panggil mura'ah, mengambil kira kedudukan makmum. Baik. Kalaulah ia tidak menghafal, dia tak hafal 2 surah, melainkan 1 saja surah daripada 2 surah yang ditentukan itu, Alif Lam Mim ke Hal Ata, mana satu awak hafal, maka hendaklah dia membaca surah itu yang dihafalkan itu. Misalnya Sabbihisma Rabbikal A'la, kita baca satu hari Jumaat lah ni, dan hendaklah ia menggantikan yang satu lagi itu dengan sesuatu yang dihafalnya. Mana mau hafal mana? Ganti. Seperti Hal Ata ke hadisul wasiyah, sekalipun terluput susunannya, seperti ia menghafal yang menjadi ganti bagi Hal Ata dan Wasyamsi yang ia membacanya. Sepatutnya selepas Sabbihis, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua Hal Ata ke hadisul wasiyah, tapi dia tak hafal. Yang dia hafalnya Wasyamsi wa duhaha, bacalah mana-mana yang kita hafal. Sebab kalau kita tak hafal, kita nak baca macam mana, memang tak boleh baca pun, kan? Kecuali tengok mushaf, tengok Quran. Jadi tengok Quran waktu solat fardu tidaklah digalakkan, sebab kita tak mau hilang fokus kita duduk tengok Quran lagi, nak belik dia macam-macam dia punya. Cukuplah kalau kita boleh kita hafal surah-surah yang dianjurkan itu. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada perbincangan yang seterusnya. Dan kalaulah makmum mulai mengikut imam pada sembahyang subuh pagi Jumaat pada rakaat yang kedua, makmum datang masjid, imam rakaat yang kedua. Tuan-tuan kena ingat, kena faham, pagi Jumaat tidak ada 3 rakaat. Pagi Jumaat tidak ada 3 rakaat. Yang adanya apa? Yang adanya 2 rakaat. Habis itu sujud. Kan kita tak rokok. Bila sampai kepada ayat sujud, imam pun Allahu Akbar, terus tak ada rokok. Mana ada rakaat? Jangan jadi cerita macam seorang makcik ni. Dia naik kereta dengan anak dia nak pergi ke mana, musafir. Jadi masuk waktu subuh pagi Jumaat, anak dia berhenti di masjid. Solatlah imam baca surah Sajadah. Oh, naik atas kereta bising macam ni. Weh, pelik kat sini ni, solat subuh 3 rakaat. Anak dia kata, darat molek mak aku ni. Jadi sebab itulah kita kena bawa keluarga kita pergi solat subuh di masjid, dan kita bagi tahu ini bukan sujud. Bukan tambah serakaat, dia hanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Baik, apa jadi? Sekiranya dia mula mengikut imam pada sembahyang subuh pagi Jumaat pada rakaat yang keduanya, yakni rakaat yang kedua bagi imam, misalnya rakaat yang pertama bagi dia,
dan ia mendengar imam membaca selepas Fatihah hal ata alal insan, maka hendaklah makmum itu membaca dalam rakaat yang kedua bagi dirinya sendiri bila ia berdiri selepas salam imamnya alif lam mim tanzil. Walaupun terbalik, kita kekal setakat yang nak faham dah daripada kita ni, dia nak juga kita laksanakan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak ikut tartib. Mana bangun dia kata masya-Allah kita pergi solat subuh di masjid pagi Jumaat ni sebab kita tak hafal lah ni kan. Tuan Syekh kita ni suruh baca sendiri pula, masya-Allah. Baik. Sebagaimana yang difatwakan perkara ini oleh Al-Kamal Ar-Raddad. Nama Tuan Syekh Al-Kamal Ar-Raddad dan diikuti oleh Syekhuna. Siapa dia Syekhuna? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ada dua kan? Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu guru kepada Syekh Al-Malibari ini. Dalam fatwanya. Tetapi maksud perkataan dalam Syarah Al-Minhaj, ini masyhurnya Ibnu Hajar ni kitab dia Tuhfatul Muhtaj, itu Syarah Minhaj, bahawa hendaklah makmum itu membaca dalam rakaat yang keduanya, rakaat kedua bagi dirinya sendiri bila ia bangun selepas salam imamnya hal ata alal insan, yakni suratul dahri. Ini adalah berdasarkan kepada makmum mendengar bacaan imam hal ata itu adalah menepati ianya membaca surah itu. Maka tinggal lagi baginya membaca alif lam mim sajadah di dalam rakaat yang keduanya bila ia bangun dari salam imamnya, supaya sembahyangnya tidak sunyi daripada dua surah itu pada pagi Jumaat. Baiklah. Mana kita faham di sini daripada kitab-kitab yang telah dibincangkan tadi, sekiranya kita sempat dengan imam rakaat yang kedua imam pagi Jumaat, dia baca hal ata alal insan, kita dengar, bila masuk kita tambah satu rakaat nanti kita baca balik alif lam mim as-sajadah. Mengikut dalam kitab ini, dia kata walaupun tak ikut tartib tapi mengikut bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat pada waktu subuh hari Jumaat. Artinya tartib matlub, tapi dalam masalah ini langgar tartib sebab nak mura'ah dengan Nabi kita baca surah itu. Ada setengah masyarakat dia salah faham. Apa yang salah faham? Dia kata tujuan kita pergi solat subuh masjid hari Jumaat ni sebab nak sujud tilawah. Lah, tak syarat. Bukan sebab nak sujud, sebab nak baca dua surah itu. Maka pada perkiraan Nana tidak salah kalaulah imam gilir surah. Minggu ni Al-Hatta, minggu depan Alif Lam Mim Sajadah, sebab takut panjang kepada makmum. Cumanya tak elok kalau kita colek sini, ambil sini berapa ayat, ambil sini berapa ayat, sebab dua-dua tak habis surah. Wallahu alam, itu pandangan kita lah. Baik, tengok kita lagi. Bila imam tidak membaca hal ata dalam rakaat yang kedua, imam dia hafal surah sajadah ya, hal ata dia tak apa, dia baca surah lain. Maka hendaklah makmum membaca keduanya, yakni as-sajadah dengan hal ata, dua-dua mudabal dalam rakaat yang keduanya, yakni selepas salam imamnya. Selepas salam pak imam, kita kena dabar dua surah. Kalaulah makmum mendapat imam dalam rukuk rakaat yang keduanya, tak ada dua-dua, bacaan tak sempat, sebab bila kita dah masuk rakaat yang kedua, imam sudah rukuk, kita masbuk dan kita pun langsung rukuk, tak sempat dah baca Fatihah, kita pun tak baca. Maka adalah makmum membaca keduanya Alif Lam Mim Sajadah dan hal ata dalam rakaat keduanya nanti. Sebab rakaat yang pertama tu dia tak baca semua, Fatihah pun tak baca, Alif Lam Mim pun tak baca. Jadi dia kena cover balik dalam rakaat yang kedua bila dia bangun selepas imam bagi salam nanti. Kalaulah makmum mendapat imam dalam rukuk yang keduanya,
maka dikirakan seperti imam itu tidak membaca apa-apa. Sempat dia rakaat, tapi dari sudut bacaan macam imam tak baca apa-apa. Daripada dua surah yang dituntut itu, maka hendaklah makmum membaca as-sajadah dan hal ata al-insan dalam rakaat keduanya selepas imam memberi salam, sebagaimana yang dipatuakan oleh syekh kami tentang hal ini. Jadi Syekh Al-Malibari ini, mana dia terikat benar dia dengan fatwa guru dia, Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar. Baguslah, anak murid dengan guru sepatutnya begitu. Nah, kita kadang-kadang malu nak sebut nama guru kita. Ya, apa ni, kalau guru kita tak apa nak standard, tak apa nak baca lah kita kan. Baiklah. Baru ni ada soalan daripada penanya kita dalam tanya jawab. Dia kata, kalau kita tak hafal surah Alif Lam Mim, boleh tak kita baca surah sejadah lain, macam surah apa ni yang ada sejadah di akhir surah ni, apa? Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Boleh tak? Lah. Dia bukan nak sujud. Tuan-tuan kena ingat balik. Konsep dia bukan kerana sujud, tapi kerana surah itu. Faham situ kan? Kita duk fikir macam lain. Kita duk fikir kerana sujud. Kata lah, bukan kerana sujud, kerana surah. Dua surah itu dikehendaki. Baiklah para pelajar, tamatlah kita dalam bab bacaan solat Jumaat, pagi Jumaat, malam Jumaat. Semuanya sudah kita perbincangkan, alhamdulillah. Kita berpindah pula ke tajuk baru, masalah al-jahru bil qiraah. Al-jahru bil qiraah, yusannu al-jahru bil qiraati li ghairi ma'mumin fi subhi wa ulayil al-isha'aini. Dan disunatkan bersuara jahar. Apa makna suara jahar? Suara nyaring, kuat bacaan di dalam membaca Al-Fatihah. Tulislah di tepi kitab tu, maknanya sunat baca jahar. Di dalam kita ketika baca surah Al-Fatihah dan surah bagi yang selain daripada makmum, dan surah, Fatihah dan surah bagi yang lain daripada makmum dalam solat subuh, iaitu dua solat subuh, rakaat pertama yang kedua, 2 rakaat mula-mula solat Isya, 2 rakaat pertama Isya, dan 2 rakaat yang pertama Maghrib, sama juga. Dan sembahyang Jumaat. Boleh? Sembahyang Jumaat. Dan juga di dalam sembahyang qada yang dilakukan dalam waktu antara jatuh matahari dengan terbitnya pada keesokan hari. Manakala kita solat qada malam, kita boleh jaharkan bacaan kita. Juga dalam sembahyang 2 hari raya. Ini di antara solat yang kita kena baca kuat. Subuh, Maghrib 2 rakaat yang pertama, Isya 2 rakaat yang pertama, solat Jumaat, dan apa lagi? Solat hari raya. Solat hari raya ada ni. Dan sembahyang qada pada waktu malam. Maka kita boleh baca kuat. Kata syekh kami, walaupun sembahyang hari raya itu adalah qada, tentang sembahyang qada yang dilakukan waktu antara matahari jatuh dan matahari naik itu, walaupun sembahyang itu adalah sembahyang sir. Mana kita qada zuhur, tapi kita solat malam, boleh kita jaharkan bacaan. Itu maksud dia. Sebab sebab kita solat malam. Tak kira asar dia tengah hari. Maka bila diqadakkan waktu itu, waktu malam, hendaklah dibacakan dengan jahar pada 2 rakaat yang mula-mulanya. Jelaslah situ. Juga bacaan jahar bagi solat tarawih. Tulislah berapa dah kita tu. Para pelajar, letak nombor. Termasuk lagi solat yang disunatkan kita kuatkan suara, iaitulah solat tarawih, sembahyang witir Ramadan,
dan sembahyang gerhana bulan. Sembahyang gerhana bulan. Sembahyang gerhana bulan. Wa khusufu al-qamar. Dia tak sebut di sini sembahyang gerhana matahari. Sebab apa? Bagi mazhab Syafi'i, matahari itu siang. Oleh kerana solat siang ni, maka kita kena perlahankan. Dan dari makruh baik. Cuma kalau kita nak letak solat gerhana matahari siang, tapi yang seumpama dengan dia sudah ada. Apa dia? Jumaat boleh dijahar. Solat hari raya boleh dijaharkan sebab berkumpul. Jadi kalau kita kata, kalau kita berkumpul ramai-ramai untuk solat gerhana matahari, kenapa kita tak boleh nak jahar? Sebab itulah berkhilaf pandangan di sini. Bagi ana memilih pandangan ulama yang mengatakan dijaharkan juga solat gerhana matahari. Kenapa? Sebab kita berkumpul. Dia suruh baca panjang. Nak baca panjang, kalau kita baca satu, tak usah kata panjang-panjang lah. Baca 4 muka surat je, makmum diam kat belakang. Apa jadi agak-agak? Tidur dia orang tu. Tapi kalau dengar imam baca, lain sikit kita punya perasaan. Kita kata wallahu alam. Baiklah. Dimakruhkan bagi makmum membaca dengan jahar kerana itu terlarang baginya. Enaknya yang boleh baca jahar ni imam, ataupun kalau kita solat seorang. Kita solat seorang di rumah kita, di mana-mana tempat yang kita solat seorang, boleh kita jaharkan pada waktu malam, termasuklah dalam solat sunat malam. Solat sunat malam, ataupun qadha malam, ataupun solat apa saja, boleh kita jaharkan. Kalau kita jadi makmum, la. Baik. Kita tengok lagi, isu jahar belum habis lagi. Dan janganlah dijaharkan. Tuan Syekh kita ni dia guna jahar. Saya ingat pelajar-pelajar boleh faham lah. Jahar ni maknanya suara nyaring. Las. Saya pun suka guna jahar ni. Bunyi arak sikit kan. Dan janganlah dijaharkan bacaan orang yang sembahyang dan yang tidak dalam sembahyang. Misalnya qari, pemberi pengajaran, mana kita nak mengajar orang, dan guru, bila itu mengganggu orang tidur dan orang yang sedang sembahyang. Ni bahaya sikit ni. Ni dia kata apa? Yukrah lil ma'mum al-jama'. Wala yajharu musallin wa ghairu. Mana orang semua solat sunat lah ni. Jangan dia kuatkan suara. In syawwasa. Tengok bahasa Arab menarik. In syawwasa ala nahwi na'imin aw musallin. Kita masuk masjid, ada orang duduk tidur qailullah situ. Kita buat Allahu Akbar, kuatkan suara. Makruh. Tidak digalakkan. Ataupun ada orang lain sedang solat juga. Ada orang lain sedang solat dalam masjid, maka jangan dikuatkan suara. Sebagai hukumnya makruh sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Majmu' lin-Nawawi. Imam Nawawi kata makruh, kacau. Sebab itulah para jemaah sekalian, kan? Kita tengok lagi. Dan sebahagian ulama, apa dia sebagian ulama ni? Wa bahasa ba'duhum al-man'a minal jahri bi Qur'an aw ghairihi bi hadratil musalli mutlaqan. Allahu akbar. Dan di sebahagian ulama membincangkan tentang larangan jahar, menguatkan bacaan dalam membaca Quran atau lain daripada Quran berhampiran dengan orang yang sedang solat. Orang sedang solat secara mutlak, asal ada orang solat, jangan kuat suara. Kenapa? Kerana masjid itu diwakafkan bagi orang-orang yang solat pada asalnya, bukan bagi juru penasihat atau para qari. Beratlah kita sikit. Ni macam mana kita nak kuliah ni? Kita nak kuliah, orang duduk belakang, baru solat. Pasal itulah bagi ana, elok kalau kita boleh
boleh kontrol kita punya mikrofon, kita kata ruang kuliah di sini. Tak kira lah, mungkin kita ambil ruang utama solat, tempat kuliah. Dan ada satu sudut masjid, kita tak ada mikrofon untuk kuliah situ, khas untuk orang yang baru datang, masbuk. Terutama sekali masjid-masjid yang duduk di tepi jalan. Kena ambil kira ni. Apalagi, tanda pelajar. Apalagi sekiranya perbuatan zikir kuat-kuat selepas solat, sedangkan di belakang kita ada orang apa? Ada orang makmum, ada orang solat, ataupun ada orang yang sedang solat masbuk. Ini juga dilarang. Dalam kitab kita ni kitab Fathul Mu'in ni, Tuan Syekh memang menyebut larangan keras daripada mengeraskan suara. Tengok ni, macam tengok muka surat apa. Zikir lepas solat. Dalam zikir selepas solat, tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni. Zikir selepas solat, bahawa dilarang daripada menguatkan suara. Bahkan kata Tuan Syekh, sekiranya perbuatan menguatkan suara itu mengganggu orang sedang solat, maka ketika itu dilarang. Kita kena ingatlah. Ini Tuan Syekh kita, Syekh Al-Malibari, dah sebut dalam kitab kita ni. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian. Cuma kita ni kadang-kadang lebih kepada apa? Lebih pada semua orang buat belaka. Ustaz-ustaz pun kuat juga, takkanlah kita nak perlahan. Kalau kita perlahan kan orang marah pula kita. Lah kita kata jangan macam tu. Kan kita ni ada etika. Ada peraturan, ada adab yang patut kita kena ambil perhatian kan. Baiklah. Nanti sampai di tempat dia, nanti kita akan bincangkan tentang tajuk larangan menguatkan suara selepas solat. Baca tu. Baik para pelajar sekalian. Maknanya dalam sunat ni kata apa? Sebahagian ulama telah membahaskan jangan duduk baca kuat-kuat. Sebab menarik kitab ni kata apa? Li'anna al-masjida waqfun 'ala al-musalli. Masjid ni orang wakaf untuk orang solat. Dunal wu'az wal qurra. Bukan untuk orang mari duduk berceramah, bukan untuk orang mari duduk berlagu di sini. Kita kena ingatlah. Jadi para jemaah sekalian kena ambil perhatian. Cari dalam kitab kita ni juga zikir selepas solat. Zikir selepas solat, Tuan Syekh kita telah menghuraikan masalah larangan daripada menguatkan suara selepas solat. Alhamdulillah. Baiklah. Kita tamatkan perbincangan kita. Nanti yang kuat tu kita tunggu di tempat dia nanti. Dan hendaklah orang yang melakukan sembahyang sunat mutlak pada waktu malam membaca dengan suara menengah. Suara pertengahan di antara nyaring dan terlalu perlahan. Bagi kita solat sunat malam, elok kita baca begitu. Baik para pelajar sekalian, saya pergi pada isu yang ketiga dalam bab kita ini. Dan wa yusannu limunfaridin wa imamin wa ma'mumin takbirun fi kulli khafdin wa raf'in lilittiba'. Dan disunatkan bagi orang yang sembahyang seorang diri, imam dan juga makmum, bertakbir setiap kali turun dan bangun kembali. Waktu kita nak bangun, sama ada i'tidal ataupun bangun ke rakaat yang seterusnya, kita kena takbir Allahu Akbar, kerana ittiba, yakni kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak waktu bangun dari rukuk. Satu je.
Waktu bangun dari rukuk, kita tak kata Allahu Akbar, kita kata Sami Allahu liman hamidah. Bahkan hendaklah ia bangun kembali daripada rukuk sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yakni Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Dan disunatkan ia memanjangkan, yakni memanjangkan takbir itu sehingga sampai kepada rukun yang ia berpindah kepadanya. Ini kita kenal Allahu Akbar, sampai ke tempat yang kita nak pindah tu. Panjangkan sikit. Dan walaupun rukun yang terdahulu dan rukun yang baru itu dipisahkan dengan duduk istirahat, yakni sunat dipanjangkan takbir itu, yakni dipanjangkan lamul jalalah pada lafaz Allah sehingga sampai kepada rukun yang baru berpindah kepadanya itu. Misalnya, antara bangun daripada sujud kedua, rakaat pertama kepada qiyam, kepada rakaat yang kedua, yang disenggangkan dengan duduk istirahat. Kan kita bila kita bangun daripada sujud, kita disunatkan duduk istirahat sekejap. Mana? Allahu Akbar. Nak naik? Mana panjang ke sampai kita naik? Itu maksud dia begitu. Nah. Ya. Baik. Dan disunatkan bersuara jahar padanya, yakni pada takbir itu bagi yang berpindah rukun. Daripada rukun ke rukun, seperti juga dijaharkan takbiratul ihram bagi imam dan juga bagi mubaligh. Mubaligh maknanya orang yang melaungkan suara di belakang imam. Yang diperlukan, yakni mubaligh yang bertakbir dengan suara jahar supaya makmum yang jauh daripada imam boleh mendengar takbir berpindah rukun itu. Kan ada masjid zaman dulu tak ada mikrofon, enggak ada. Imam depan, seorang lagi mubaligh duduk di ujung bangunan. Jadi bila imam kata Allahu Akbar, jadi mubaligh pun Allahu Akbar, suara sampai keluar. Tapi zaman kita ini mubaligh kita ni tu ayah ni mubaligh kita. Tu ayah mic ni. Tak payah dah pakai mubaligh. Kecuali di Masjid Haram. Masjid Haram masih lagi guna mubaligh. Boleh jadi dia bimbang. Takut imam tu perlahan, orang apa ni, ramai tu tak dengar, masjid besar kan. Wallahu alam. Kalau nak kira dengan mikrofon ada ni tak perlu dah mubaligh tu kan. Baik, tengok sini. Tetapi disunatkan itu bila ia meniatkan zikir. Mubaligh dia kena niat zikir. Allahu Akbar. Atau ia meniatkan zikir sambil memperdengarkan takbir bagi orang lain. Kalau tidak, yakni ia tidak niat zikir dengan takbirnya itu, atau ia niat memperdengarkan kepada orang lain, maka batal mubaligh itu. Sembahyang mubaligh itu batal. Sebab dia pergi melaun di tengah solat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh kami dalam Syarah Al-Minhaj, nama dia Tuhfatul Muhtaj. Baik, dan dimakruhkan bersuara jahar dengannya, yakni dengan takbir berpindah rukun itu bagi orang lain daripada orang yang sembahyang seorang diri dan makmum. Kata setengah ulama, dengar ni, kita ni kadang-kadang Syekh Malibari ni dia bagus juga, dia tegur beberapa isu. Dia kata apa? Setengah ulama kata sesungguhnya tabligh itu, suara yang kuat belakang imam itu bid'ah mungkarah. Bid'ah yang mungkar. Dengan ittifaq imam-imam yang 4. Bila suara imam sampai kepada makmum. Kalau suara imam dah kuat, tak perlu lagi kepada mubaligh. Jadi kalau ada mubaligh juga, itu bid'ah mungkarah yang mesti dilarang perbuatan yang tersebut. Tamatlah kita, alhamdulillah. Para jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang, rukun solat yang kelima, wa khamisuha ruku'um bin hina'i bihaitsu tanalu rahatahu. Rukun solat yang kelima iaitulah ruku', insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.